Lebih 103 juta ringgit disalur kepada petugas agama di Kelantan. Ekonomi Malaysia terus catat pertumbuhan memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyatu Osman. Sejumlah 103.86 juta ringgit diperuntukkan khusus kepada petugas agama termasuk guru takmir dan kafa di Kelantan tahun ini. Beberapa berita gembira juga dijangka diumum Perdana Menteri pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani malam ini. Tersebut umpamanya beberapa keputusan baru lebih daripada apa yang diumumkan dalam Belanjawan Madani tahun lalu, iaitu projek-projek yang saya percaya akan dapat membantu membangunkan negeri Kelantan supaya jangan ketinggalan daripada negeri yang lain. Sementara itu, peruntukan untuk petugas agama membabitkan imam seramai 1,170 orang dengan jumlah peruntukan 11.9 juta ringgit dan alaun guru takmir berjumlah 3.68 juta ringgit. Ikhtiar kita untuk baiki pendapat. Ada orang kata, bagi di Kelantan pun dia lain sikit. Saya bukan soal. Tanggungjawab saya, siapa yang mengajar dengan baik, siapa dia guru takmir, siapa dia imam yang mengimarahkan masjid, tanggungjawab saya untuk mencari jalan untuk membantu. Bayaran khas RM600 secara one-off juga diteruskan tahun ini. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL bakal menjadi pencetus dan pemangkin pembangunan negeri-negeri yang dianggap terpisah daripada perkembangan pesat di Lembah Kelang. Perdana Menteri mahu kerajaan negeri terlibat bersama-sama memanfaatkan kelebihan yang wujud hasil pelaksanaan ECRL. Fokus harus tertumpu antaranya kepada usaha mencari kaedah terkini bagi menarik pelaburan baharu. Mesti ada perancangan yang teliti untuk memastikan ada corak perubahan yang lebih ketara di Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Kerajaan negeri dan Balai Pembandaran harus juga bersama untuk bukan saja memanfaatkan kemudahan ini, tetapi mencari jalan dan kaedah baru bagaimana boleh mencetuskan perubahan melalui pelaburan baru, menggunakan peluang yang ada melalui pengangkutan. Bukan saja pengangkutan orang ramai rakyat, tapi juga pengangkutan dari segi bahan-bahan pengeluaran, pertanian dan industri. Dalam pada itu, beliau menafikan projek ECRL dimonopoli sepenuhnya China. Buktinya lebih 2,000 syarikat tempatan terdiri daripada kontraktor, perunding dan pembekal terbabit projek itu sejak 2017 hingga kini. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Pelancaran Pembinaan Stesen Pertama ECRL di Kota Baru. Beliau berterima kasih kepada Kerajaan Kelantan dan Menteri Besarnya atas kerjasama melancarkan pembinaan ECRL termasuk urusan pengambilan tanah. Ketibaan Perdana Menteri ke Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kota Baru Kelantan sudah pasti dinanti-nantikan pengunjung. Untuk berkongsi kemeriahannya, terus ke lokasi bersama Majidah Ismail. Silakan Majidah. Baik, terima kasih Farhatul dan juga Fatil. Kalau tadi Amirul berada bersama-sama dengan rakyat Kelantan di kemah luar sana, saya kini berada di kemah utama bagi membawakan anda secara langsung dari Stadium Kota Baru, Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, di mana sungguh meriah kalau nampak. Kalau saya tengok tadi, pelbagai menu menarik dihidangkan kepada rakyat Kelantan khususnya sempena dengan program hari ini. Jadi saya tak nak bercakap panjang, bersama-sama saya ketika ini Encik Afrizan Omar yang merupakan Ketua Unit Program Strategi Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu dari Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Majidah. Jadi Cik Afrizan, apa menu yang menarik yang disediakan untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani pada malam ini? Okey, kalau kita bercakap mengenai menu, seperti biasa memanglah bila Majlis Rumah Terbuka ni kita menghidangkan menu-menu untuk Hari Raya. Tetapi yang menariknya di Kelantan ini kita menyediakan dalam bentuk stall, di mana stall itu kita ada tema. Contohnya kita ada selera Cik Mek Kembang, iaitu di mana di stall tu ada dihidangkan roti jala dan juga cucur udang. Kita ada juga stesen Go Musang, ada murtabak ayam dan daging, ada roti canai. Kita juga ada lain-lain lagi lah stall yang kita sediakan untuk hidangan semua yang datang pada malam ini. Nampaknya
kalau kita kata tadi 15,000, lebih 15,000 saya rasa yang datang hadir untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri kita pada malam ini. Jadi apakah aktiviti-aktiviti sampingan yang dianjurkan oleh pihak penganjur? Okey, betul ya Bajidah. Sebab kalau kita lihat sebenarnya walaupun bermula pada pukul 7.30, pada pukul 6.30 petang lagi ramai telah pun hadir ke tempat program. Dan pada malam ini kita ada beberapa persembahan. Contohnya kita ada artis, iaitu artis Roy Kipali dan juga Eddie Hamid. Kita juga ada kumpulan combo PDRM, dan yang paling menariknya kita ada kumpulan DK Barat, iaitu kumpulan anak tani dari Bukit Abal. Jadi mungkin ada sesuatu yang dinantikan oleh rakyat Kelantan di sini sebenarnya yang mengumpulkan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi apa yang disediakan, kemudahan yang disediakan oleh pihak penganjur kepada mereka yang nak datang ke sini malam ini? Okey, berkenaan dengan kemudahan, kita memang sentiasa memikirkan apakah yang dapat memudahkan, dapat memberikan keselesaan kepada para pengunjung. Jadi yang pertamanya kita menyediakan parking ataupun kawasan parking untuk kenderaan daripada orang ramai, di mana kita sediakan di kawasan perkarangan stadium, juga di kawasan Wisma Persekutuan ada parking yang kita sediakan untuk orang awam. Selain itu kita juga sediakan kemudahan seperti di sebelah kita memang ada surau, kita telah sediakan surau, dan kita juga ada tandas bergerak untuk mereka yang memerlukan dan sebagainya lah. Dan di dalam tapak ini kita ada sediakan 3 buah kemah besar sebenarnya untuk semua datang menjamu selera. Baik, terima kasih Cik Afrizan. Jadi itulah, kita masih menunggukan kehadiran pemimpin nombor 1 negara, iaitu Yang Berhormat Perdana Menteri, yang akan datang pada bila-bila masa sahaja nanti. Jadi untuk itu saya kembalikan kepada Farhatul dan juga Fatih di Angkasa Peri. Silakan. Ya, Majidah di Kelantan. Terima kasih. Ekonomi Malaysia tumbuh lebih baik daripada jangkaan pada kadar 5.6% pada suku pertama 2023. Prestasi didorong terutama oleh perbelanjaan sektor swasta. Meskipun ekonomi tumbuh lebih baik bagi tempoh itu, sasaran pertumbuhan KDNK 4.0 hingga 5.0% tahun ini tidak akan diubah atau disemak semula. BNM optimis Malaysia berada pada landasan tepat untuk capai sasaran berkenaan. Growth is projected to average 4 to 5% for 2023 as a whole, anchored by firm domestic demand. Risks to the growth outlook are fairly balanced. The downside risks stem primarily from external factors. Mengenai inflasi bagi suku pertama 2023, beliau berkata kadar keseluruhannya turun 3.4%, manakala inflasi teras susut kepada 3.8% tapi kekal tinggi. Ini mencerminkan permintaan dalam negeri yang berdaya tahan. Bank Negara nafi kenaikan kadar dasar semalaman OPR menyebabkan peningkatan kebangkrapan. Tiada angka yang menyokong dakwaan itu. Sebaliknya, isi rumah terus memegang aset keuangan melebihi hutang yang membolehkan mereka mengurus kos pinjaman lebih tinggi. In line with improving income, the quality of household borrowings remains sound. This has also been supported by prudent loan affordability assessment by banks, which help to ensure that borrowers have buffers against rising costs. Impairments remain low and within expectations among borrowers from all income groups. OPR dinaikkan susulan KDNK melepasi paras pra pandemik, kadar pengangguran menurun dan isi rumah kekal berdaya tahan. Bagi mengatasi masalah akses internet di lebih 200 buah kampung sekitar Kelantan, Kementerian Komunikasi dan Digital meneliti cadangan penggunaan teknologi satelit. Kita ada menerima beberapa cadangan daripada beberapa pihak. Sebagai contoh, ada sejumlah 200 kampung yang saya dah sebut tadi. Ini kita sedang teliti kerana sebelum kita meneruskan dengan apa-apa ikhtiar ataupun program, kita perlu buat kaji selidik dan juga kajian yang rapi dan teliti untuk pastikan penyelesaian tu sesuai manfaat dengan tempat tersebut.
Siasatan polis terhadap Jolo yang terbabit dalam kes Wan MDB tidak akan dihentikan sehingga lelaki itu berjaya dibawa pulang ke tanah air. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata, PDRM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama SPRM berhubung usaha membawa Jolo pulang. Ahli perniagaan dalam buruan itu pernah dituduh di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA pada tahun 2018 tanpa hadir di mahkamah. Kiranya subjek ini dapat dikembalikan di Malaysia, tentu sekali kita akan teruskan dengan pertuduhan tersebut. Selagi kereta tindakan belum selesai, ia masih lagi terbuka. Ya. Tan Sri Akhil Sani bercakap kepada media di Bukit Aman. Pada 5 Mei lalu, Perdana Menteri berkata kerajaan sedang berunding dengan negara-negara berkaitan untuk mempercepat proses membawa Jolo pulang. Akta imuniti akan dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun. Akta penting sebagai persiapan serta pelindungan daripada sebarang kemungkinan tuntutan asing terhadap kedaulatan wilayah dan sempadan negara. Kita menyedari bahawa isu teritorial macam isu Batu Putih, isu Sulu ni bukan boleh dikotak-katikkan. Kita tak boleh mengambil isu territorial rights ni, we cannot take it for granted lah. Kita mesti mempunyai kepahaman dan kemahiran. Mengulas mengenai kolokium tuntutan Sulu, beliau berkata perbincangan bersama pakar-pakar berkaitan telah selesai dan kesimpulan berdasarkan perundangan diperincikan dalam tempoh terdekat. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Kadar dividen bagi dana peladang kebangsaan DPK nafas ialah 8% bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember lalu. Nilai keseluruhan agihan berjumlah 10.2 juta ringgit melibatkan hampir 8,000 pelabur. Pengumuman dibuat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu pada majlis pengumuman dividen berkenaan di Kota Damansara. DPK mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 12.5 juta ringgit dengan keseluruhan dividen dan bonus sebanyak 10.2 juta ringgit. Manakala peratusan agihan 83% daripada keuntungan bersih. Kita kembalikan keuntungan kita macam dululah. Kita nak bayar 10 tu akan datang. Target kita jangan kurang daripada 10. Kita ada 279 PPK, 14 peladang negeri. So kita gerakkan kita punya jentera kita untuk pergi kempen lah. Kita buka bush di setiap tempat kita mengadakan percurahan. Jadi itulah harapan kita target dalam masa terdekat sekurang-kurang 50,000 kita nak ahli yang melabur dalam dana peladang. Kalau 50,000 okeylah. Sementara itu, bagi kempen Jom Melabur dan Menang bersama Jom Pay dengan kerjasama M-Bank Islamik Berhad, para pemenang mengakui teruja menggunakan kemudahan transaksi di hujung jari. Memberi peluang kepada ahli untuk menambahkan pelaburan. Seterusnya dengan adanya kempen Jompe memberi cabutan bertuah ini menggalakkan lagi para ahli untuk menambahkan lagi pelaburan dalam DPK, dana peladang kebangsaan.
melalui bekerjasama dengan M-Bank. Alhamdulillah, sebenarnya tak sangka lah tujuan utama masuk di PK ni sebab kita tahu dia punya dividen tu agak tinggi lah dan macam stay JOK tak menurun lagi lah buat masa ni. Lepas tu tak sangka lah dengan Jompay ni memudahkan lagi lah kita punya transaksi untuk keluar masuk ni lah. Dan saya ucapkan terima kasih lah pada DPK dan tim semua. Perbincangan model pembiayaan projek LRT Pulau Pinang akan dibincang Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Keuangan MOF minggu depan. Ini susulan pengumuman Kerajaan Persekutuan yang sedia memberi dana tambahan bagi membolehkan projek itu siap lebih cepat. Seterusnya, mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, perbincangan akan turut melibatkan agensi-agensi berkaitan. Wakil kementeriannya dan MRT Corp telah dipanggil MOF untuk meneliti perkara itu. Projek penggantian Aerotrain di Terminal Utama KLIA dijangka beroperasi dengan melibatkan satu landasan menjelang pertengahan tahun depan. Pengarah Urusan Malaysia Airports Holding Berhad Datuk Iskandar Mizal Mahmud berkata tawaran telah dibuka kepada kontraktor tempatan dan antarabangsa yang layak. By next year, middle of next year, we will have at least one line ready. In the meantime, we are operating, I think the Terminal 1 team has been operating the bus. The bus, it's very efficient. Please go and see. Bus, you don't have to wait too long. The only snag that we have is probably in terms of it's too long of a walk. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Stardust dan EasyBags, satu inisiatif baru di Terminal KLIA. Menerusi platform Stardust, maklum balas dan aduan dari penumpang dapat diatasi dalam masa 15 minit. Manakala EasyBags pula mempercepatkan proses daftar masuk bagasi layan diri yang mengambil masa 45 saat sahaja. AirAsia Super App dan Foodpanda mengumumkan kerjasama inovatif yang menawarkan lebih banyak manfaat kepada pelanggan. Ketua Pegawai Eksekutif Capital A, Tan Sri Tony Fernandez berkata, kerjasama itu menghubungkan jutaan pengguna AirAsia Super App kepada rangkaian yang lebih luas menerusi Foodpanda. Perkhidmatan e-hailing AirAsia Super App, AirAsia Ride, kini boleh didapati di aplikasi Foodpanda, manakala Foodpanda akan memperkasa perkhidmatan penghantaran makanan aplikasi pengembaraan super. Ini menghubungkan berjuta-juta pengguna AirAsia Super App ke rangkaian meluas Foodpanda yang terdiri daripada lebih 100,000 peniaga dan beribu-ribu rakan kongsi penghantaran. Dengan ini, penawaran makanan AirAsia Super App akan bergerak ke arah model tempahan di tempat makan.